أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi dipertemukan kita. Dan saya kira insya-Allah pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan insya-Allah diberikan keberkatan, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita akan meneruskan perkongsian kita menggunakan kitab Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sukalah saya mulakan dulu pada pertemuan tengah hari ini dengan kita mengatakan bahawa kita ini bertuah kerana kita sekarang ini, ketika ini berada di bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal, di mana kita kata akan kita menyambutlah kita kata Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi pada bulan ini kita melihat banyaklah perkongsian-perkongsian, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah yang berkaitan dengan kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya lah insya-Allah. Pada bulan-bulan lain pun kita tengok ada, tapi pada bulan ini banyak dan dilebihkan lagi kepada kita untuk kita bersama-sama insya-Allah mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada hari ini kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang kenalah dengan kita kata bulan Rabiul Awal ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai setiap satu amalan yang kita lakukan itu mestilah dilakukan dengan kita kata dengan cara yang terbaik, dengan cara yang elok, dengan cara yang kita kata yang teliti dan sebagainya insya-Allah. Di mana insya-Allah hari ini kita akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kita bekerja, kita beramal dengan ihsan. Kita bekerja, kita beramal dengan ihsan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Innallaha yuhibbu minal 'amil idza 'amila an yuhsina." Innallaha yuhibbu minal 'amil idza 'amila an yuhsina. Innallaha yuhibbu minal 'amil idza 'amila an yuhsina. Rawahu al-Baihaqi an Kulayb. Hadis ini diriwayatkan oleh Kulayb bin Shihab al-Jurmi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang pekerja apabila bekerja secara ihsan, apabila bekerja secara ihsan, secara baik dan sebagainya. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan ihsan itu. Nanti kita akan kongsi apakah yang dikatakan an yuhsina, insya-Allah. Hadis ini merupakan hadis sahih lah insya-Allah. Kemudian kita bacakan sedikit penjelasan kepada hadis ini. Saya bacakan, Islam telah memerintahkan agar kita sentiasa berlaku ihsan dalam segala hal. Baik dalam beribadah, baik dalam bekerja,
bahkan dalam menyembelih binatang dan membunuh musuh di medan perang pun perlunya ada, kita kata, sifat ihsan. Nampak? Islam, kita kata, mementingkan, kita kata, akhlak. Islam, kita kata, menitik beratkan berkaitan dengan, kita kata, akhlak. Akhlak ini satu benda yang penting, satu benda yang perlu, satu benda yang wajib ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian. Sebab tu disebut sini, Islam telah memerintah agar kita sentiasa berlaku ihsan, berlaku baik dalam segala hal. Sama ada dalam beribadah, dalam bekerja, bahkan dalam menyembelih binatang juga kita perlu menyembelih dengan, kita kata, ihsan, dengan cara yang baik. Dan juga sehinggakan bila berlakunya, kita kata, peperangan, pertemuan di antara musuh kan, Islam dengan bukan Islam, maka di situ ada juga perlu ada sifat ihsan, sifat, kita kata, ihsan. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan ihsan tersebut. Di mana satu lagi hadis Nabi SAW bersabda yang menyokong kenyataan di atas, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jika kamu membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Adapun dalam hadis ini, Nabi SAW menyeru kepada setiap pekerja atau pengusaha Muslim agar bekerja secara ihsan dengan memenuhi hak-hak pekerjaannya. Hak-hak pekerjaannya, hak-hak dirinya, hak-hak keluarganya, dan terutama hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Apabila ia bekerja dan berusaha secara ihsan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya dan memasukkannya ke dalam syurga yang penuh dengan pelbagai kenikmatan. Nampak, ini sedikit penjelasan mukaddimah kepada hadis ini. Nabi nak menceritakan kepada kita bahawa semua perkara yang kita nak lakukan, yang kita nak buat, yang nak kita kerjakan, mestilah kita buat dengan cara ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang bersungguh-sungguh, dengan cara bertekun dan sebagainya. Bila mana kita buat dengan cara yang betul, dengan cara yang baik, dengan cara yang kita kata bersungguh-sungguh ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Maka kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sebut, Nabi sebut, innallaha yuhibbu minal amil. Sesungguhnya Allah mencintai seorang pekerja, seorang yang melakukan kerja dia, seorang yang kita kata buat sesuatu, idza amila an yuhsinahu, apabila ia bekerja secara ihsan, secara, kita kata, betul, secara baik, secara syarak dan sebagainya. Kan? Jadi nak katakan di sini, kita menunaikan hak kita sebagai seorang pekerja, kita menunaikan hak kita sebagai seorang majikan, kita menunaikan hak kita sebagai seorang anak, kita menunaikan hak kita sebagai seorang suami ataupun seorang isteri, ataupun sebagai seorang ibu dan ayah kepada anak-anak. Jadi masing-masing kita mengatakan di sini ada hak masing-masing untuk kita nak kena laksanakan, nak tunaikan. Apabila ia telah, kita kata, berusaha secara ihsan, secara baik dan sebagainya, maka disebut di sini layaknya baginya untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, Allah redha dengan apa yang dia buat, pekerjaan yang dia lakukan, maka insya-Allah di sana Allah akan ganjarkan pahala kepada dia, dan juga insya-Allah Allah akan letakkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan, kita kata, pelbagai nikmat, pelbagai kesenangan, keseronokan, ketenangan dan segala-galanya lah, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Itu secara umum berkaitan dengan hadis, kita nak kena melakukan apa-apa kerja secara ihsan, secara, kita kata, ihsan. Ihsan ni, kalau kita tengok dalam bahasa Arab sebut satu istilah, satu perkataan, ihsan. Tapi maknanya, kita kata, makna yang pelbagai. Makna yang pelbagai. Okay, kita melihat sedikit hikmah tarbawiyah kepada, kita kata, hadis yang kita bacakan di atas tadi. Di mana yang pertama dia mengatakan di sini makna bekerja secara ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja secara ihsan? Apakah yang dimaksudkan dengan kita buat satu perkara itu secara ihsan? Apa maksud dia? Sebahagian ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan bekerja dengan ihsan ini adalah bekerja yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang memenuhi syarat-syarat
berikut yang disenaraikan ada 4 di sini. Kan? Bila mana seorang itu melakukan satu pekerjaan, satu perbuatan, satu kita kata amalan, maka ia mesti memenuhi 4 syarat ini. Tak kisahlah sama ada dalam ibadah dia ke, dalam pekerjaan harian dia ke, ataupun dalam apa-apa saja yang dia nak buat, mesti ada 4 syarat. Mesti memenuhi 4 kita kata syarat-syarat ni, insya-Allah. Okay, yang pertama ataupun syarat yang pertama disebut di sini kerja ihsan. Bekerja secara ihsan adalah bekerja dengan mengharapkan pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat satu-satu perkara, kita memilih satu pekerjaan, kita kata amalan, mestilah amalan tersebut amalan yang baik, amalan yang boleh mendatangkan pahala kepada kita, amalan yang boleh kita kata kita lakukan dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat dia. Syarat nak dapat cinta Allah, nak buat kerja, yang pertama mesti pekerjaan itu pekerjaan yang kita dapat pahala. Bila dapat pahala ini maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang baik lah. Pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bila mana mendapat pahala dan juga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah itu di antara syarat yang pertama yang kita nak kena lihat. Kita tanya diri kita, kan, kita renung dalam diri kita, kerja yang aku buat hari ini, kerja yang aku duk kerja hari ini, adakah kerja itu kerja yang boleh mendapat pahala ataupun mendapat dosa? Kita fikir. Kalau kerja itu dapat pahala, teruskan. Kalau pekerjaan itu boleh mendatangkan dosa, maka kita kena tinggalkan. Dan kita nak kena cari pekerjaan-pekerjaan yang lain yang pekerjaan tersebut boleh mendatangkan pahala kepada kita. Kenapa? Bila pekerjaan yang baik, pasti insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi keredaan kepada kita. Allah memberi kita kata redha. Allah redha kepada kita di atas apa yang kita lakukan. Kan? Jadi nak katakan di sini bahawa yang pertama mesti pekerjaan itu pekerjaan yang syarak, yang boleh mendatangkan pahala kepada kita, yang boleh kita kata menjemput redha Allah Subhanahu wa taala di atas pekerjaan yang kita lakukan. Ia akan melaksanakan pekerjaannya dengan penuh hati, dengan kita kata sepenuh hati. Buat kerja tu kerja yang kita kata sepenuh hati. Baik ketika berada di tengah banyak orang maupun ketika sedang bersendirian. Nampak? Bila dia buat satu perkara yang baik, dia tak kira depan orang ke, belakang orang ke, ramai ke, seorang ke, maka dia buat kerja dengan sepenuh hati. Buat kerja dengan sungguh-sungguh. Buat kerja dengan betul. Tidak curi tulang, tidak kita kata memberi banyak alasan dan sebagainya. Jadi nak katakan di sini, bila mana kerja itu kerja baik, kerja yang syarak, dapat pahala, dapat redha Allah Subhanahu wa taala, buat pula dengan sepenuh hati, kan, tak kira ramai ke seorang ke, teruskan kerja kita, maka di sana insya-Allah orang ini akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia mampu menghasilkan yang terbaik, sehingga dapat menghasilkan kita kata output yang baik. Kalau di kilang maksud dia dapat mengeluarkan apa bahagian itu dengan yang baik. Kalau di sekolah, cara sekolah. Kalau di universiti, cara universiti. Kalau di kedai-kedai, cara kedai-kedai dan sebagainya. Kedai makan dan sebagainya. Maka buatlah dengan cara yang terbaik, insya-Allah dia akan menghasilkan juga yang terbaik. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, sebaik-baik usaha adalah usaha tangan seseorang pekerja apabila ia mengerjakan dengan tulus ataupun dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi nak katakan di sini bahawa Nabi sebut sebaik-baik usaha adalah usaha dengan tangan dia sendiri apabila ia buat tu dengan kita kata dengan tulus dan ikhlas. Jadi nak katakan yang pertama adalah kita kata ihsan di sini bermakna ataupun bermaksud bekerja dengan mengharapkan pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala dan buat dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Boleh juga termasuk dalam syarat yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok pula yang kedua. Kerja yang pertama, kerja secara kita kata ihsan itu adalah kita kata tadi itu mendapat pahala, redha dan juga bersungguh-sungguh sepenuh hati dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua adalah kerja keras.
Sebab kerja keras ini, ihsan ni adalah bekerja dengan kita kata bersungguh-sungguh. Okey, bekerja secara ihsan juga bererti bekerja dengan keras dan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya secara kita kata maksima. Secara maksima. Maksudnya di sini bahawa kita bekerja dengan ihsan bermaksud kita bekerja dengan kita kata bersungguh-sungguh. Kita bekerja dengan kita kata memerah tenaga kita untuk kita melaksanakan semaksimum mungkin. Kerana hanya dengan kesungguhan dan kita kata penyerahan tenaga ataupun kita kata tenaga ini secara maksima, maka seseorang akan mampu mencapai keberhasilannya. Dengan kita bekerja keras, kita bekerja sungguh-sungguh, kita buat semaksimal mungkin, insya-Allah di sana kita akan mencapai hasil yang juga hasil yang baik, hasil yang kita kata yang istilah kita kata puas hati lah. Puas hati. Kita pun puas hati, majikan kita puas hati. Kita pun puas hati, kita kata orang atas kita pun puas hati. Tapi kalau kita tak bekerja keras, kita bermain-main dalam pekerjaan kita, kita memberi banyak alasan, maka hasil juga hasil yang kurang baik, hasil yang kita kata tidak kita kata tidak memuaskan hati, sama ada hati kita ataupun hati orang-orang atasan dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69 kalau kita melihat yang bermaksud, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah. Al-Ankabut ayat 69. Allah sebut secara jelas kepada kita. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari redha kami. Ini redha Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kami, yakni Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang betul. Maksud Allah memudahkan bagi kita jalan-jalan apa yang kita nak buat. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Itulah pada kita tuan-tuan dan puan. Bila nak buat satu perkara, buatlah bersungguh-sungguh. Buatlah dengan penuh kita kata tenaga kita, dengan kita bekerja keras, insya-Allah di sana Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita dan Allah akan beri satu bonus kepada kita dengan keberhasilan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, insya-Allah. Okey, itu yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kerja dengan kerja yang keras. Kemudian yang ketiga, kerja cerdas. Yang pertama kerja ikhlas, yang kedua kerja keras, yang ketiga kerja cerdas. Okey, bekerja secara ihsan juga bererti bekerja dengan landasan ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita nak buat satu pekerjaan, kita nak kena ada ilmu berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Kalau kita sebagai seorang guru, kita nak kena ada ilmu macam mana kita nak mengajar anak-anak murid kita. Macam mana kita nak tackle anak murid kita supaya mereka ni dengar cakap kita. Macam mana kita nak tackle mereka ni supaya mereka memberi perhatian kepada kita. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita bercakap, orang mendengar ni bukan senang. Pula-pula anak-anak. Kalau sekolah rendah cara sekolah rendah dia. Kalau sekolah menengah cara sekolah menengah dia. Kalau kolej cara kolejnya. Kalau universiti cara universitinya. Nak katakan di sini bahawa satu pekerjaan itu perlu kita ada ilmu. Kalau mengajar, cara mengajar tu bagaimana yang perlu kita nak kena cari, nak kena baca, nak kena kita kata mungkin kursusnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kalau melibatkan kita bekerja di kilang dan sebagainya, perlu kita duduk bahagian apa? Bahagian yang mana yang diletakkan kepada perlunya kita ada ilmu kepada bahagian tersebut. Kalau tak ada ilmu macam mana kita nak buat kerja? Jadi kita kena ada ilmu. Nak katakan di sini bahawa yang ketiga ini adalah kerja cerdas, maksud dia bekerja secara ihsan juga berarti bekerja dengan landasan ilmu. Dengan kita kata kita ada ilmu. Tak kisahlah. Hatta kalau kita kata kita nak berniaga pun kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu habis. Orang tipu kita habis. Orang tipu kita habis. Orang ni di luar sana yang mana nampak ya. Nampak bagaimana nak kita kata nak makan orang. Istilah kita macam itulah.
Hari ni kita tengok banyak sangat-sangat scammer-scammer kan. Ini satu benda yang kita nak kena jagalah. Kan takut-takut kita ni terkena dengan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Mereka tahu benda tu benda yang salah. Kan kita tengok banyak 2-3 video yang telah diviralkan kepada kita, WhatsApp lah, Facebook dan sebagainya. Kan mereka mengaku dan mereka tahu benda tu salah. Kan tapi mereka buat juga. Kan kenapa? Kerana mereka nampak bila dapat tu boleh beli macam-macam dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kan jadi kita nak kena memilih. Tadi tu kita kata pekerjaan yang baik, kan. Yang kedua, yang kita kata yang poin ini kita nak sebut bahawa nak apa saja kita buat mesti berlandaskan kita kata ilmu. Kita kena ada ilmu. Berniaga kena ada ilmu. Hatta kita nak berniaga sikit-sikit pun kena ada ilmu. Apatah lagi berniaga benda-benda yang besar-besar. Pasti lagilah kita nak kena mencari ilmu dan sebagainya. Kan? Banyak yang kita boleh cari insya-Allah. Jadi, bekerja secara ihsan juga berarti bekerja dengan landasan ilmu. Kerana kerja yang tidak dilandasi dengan ilmu akan lebih banyak merosakkan daripada memperbaiki. Cantik ayat dia. Kalau kita bekerja dengan ilmu, maksudnya kita akan buat satu pekerjaan itu dengan cara yang betul. Dan kita minimalkan kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan. Tapi kalau sekiranya kita buat satu pekerjaan, satu amalan itu tanpa ilmu, sudah pastilah kita akan melakukan kesalahan yang banyak dan kita boleh merosakkan satu pekerjaan dan juga amalan tersebut. Ni. Tu dia katakan kerja cerdas ni. Kerja berlandaskan ilmu, bukan kita kata tidak berlandaskan ilmu. Kalau kerja itu tidak berlandaskan ilmu, dia boleh kita kata merosakkan banyak daripada memperbaiki. Kalau orang ada ilmu, insya-Allah dia minimalkan kesalahan dan dia banyakkan benda-benda yang betul lah sebab dia ada ilmu. Kan? Okey, saya baca balik. Kerana kerja yang tidak dilandasi dengan ilmu akan lebih banyak merosakkan daripada memperbaiki. Seperti mana yang telah disebut oleh kita kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz dia pada menyatakan dalam satu kita kata ungkapan dia ataupun satu ucapan dia, dengan landasan ilmu seseorang akan mampu bekerja secara efisien dan efektif sehingga mampu kita kata mengerah tenaganya dan juga kita kata usahanya, namun tetap mencapai hasil yang maksima dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Maksudnya apa? Kalau orang yang ada ilmu, dengan landasan ilmu ini, dia ada ilmu dan sebagainya, dia buat dengan sungguh-sungguh, dengan kita kata tersusun, dengan efektif, kan? Dengan penuh tenaganya, maka ia akan mencapai hasil yang maksima. Dan dia akan, kita kata, ada juga risiko, tapi risikonya yang kecil-kecil. Risiko yang minimum. Kan? Tapi kalau kita faham sebaliknya, orang yang tidak ada ilmu, dia buat walaupun bersungguh-sungguh, sudah pasti kita kata kerosakan itu dia akan maksima dan juga yang betul itu mungkin dia kecil ataupun sikit sahaja. Sebab dia tak ada ilmu, dia try and error. Memanglah semua benda kita kena try and error, tapi try and error pun dengan adanya ilmu pada kita. Ramai hari ni orang try and error tapi dia tak try tu dia ada ilmu macam mana. Kalau tak boleh ni macam mana nak batah balik sebagainya. Jadi itu juga perlu kepada ilmu tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian insya-Allah. Okey, itu yang ketiga. Saya ulang balik, yang pertama tadi apa? Kerja secara ikhlas. Yang kedua kerja keras, yang ketiga kerja cerdas. Dan yang keempat dia sebut di sini kerja tuntas. Kerja tuntas. Semuanya belakang SS dia buat. Kan? Okey, apakah dimaksudkan dengan kerja tuntas? Seseorang Muslim dikatakan telah bekerja secara ihsan apabila ia telah mengerjakan apa yang menjadi kewajipannya secara tuntas dan tidak menghentikan pekerjaannya untuk mengerjakan aktiviti yang lain sebelum sempurna mengerjakannya. Maksudnya dia buat tu dengan kita kata betul-betul dan dia pastikan bahawa bila dia buat itu mesti habis. Bila dia buat itu mesti habis apa yang dia buat. Bukan dia buat separuh tinggal, buat lain nak buat separuh tinggal, bukan. Maksudnya dia buat itu berazam sungguh-sungguh. Maksud di sini kerja dengan tuntasnya dia berazam sungguh-sungguh untuk menghabiskan kita kata pekerjaan tersebut. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Kan? Kalau hari itu dia perlu menyelesaikan, kita kata satu perkara itu sampai habis, maka dia akan menyelesaikan sampai habis. Tapi kalau dia ada ruang untuk dia, kita kata sambung esok, maka dia akan habiskan pada hari ini, part hari ini, dan dia akan sambung part yang seterusnya pada esok hari. Nampak? Ini nak katakan bahawa kerja yang tuntas. Seseorang Muslim dikatakan telah bekerja secara ihsan apabila ia telah mengerjakan apa yang menjadi kewajipannya secara tuntas dan tidak menghentikan pekerjaannya untuk mengerjakan aktiviti lain sebelum sempurnanya kita buat kerja yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-33 yang bermaksud, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu membatalkan amalan-amalmu. Jangan kamu membatalkan amal-amal. Jangan kita buat sekat-sekat, jangan kita buat separuh-separuh. Jangan kita buat kerja tak habis. Buat kerja bagi habis. Buat kerja bagi habis. Berusaha sungguh-sungguh. Mungkinlah di kalangan kita kata, Allah Ustaz, kadang-kadang kita buat tu, ada juga buat kerja, tiba-tiba Allah izin tak dapat nak selesaikan. Tak apa. Yang pentingnya sampai setakat ending, setakat mana kita buat tu, kita buat dengan bersungguh-sungguh supaya bila nanti kita orang nak sambung kerja yang kita buat tu, dia boleh sambung dengan kita kata lapang dada dengan senang hati. Tapi kalau kita buat alai-balai, kita buat kita kata sabrono dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan orang nak sambung pun tak boleh dan sebagainya. Jadi ini nak katakan bahawa kerja yang tuntas itu maksudnya kerja buat azam sungguh-sungguh, buat sampai selesai. Jangan kita kata tak habis kerjaan yang kita lakukan. Kemudian dalam surah Al-Insyirah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-7, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Masya-Allah. Allah bagi semua penyelesaian kepada kita. Kan? Kalau kita dah buat selesai tu kerja, maka kita ada kerja yang lain pula. Kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh urusan yang lain. Buat urusan yang lain dengan bersungguh sampai habis. Kemudian seterusnya sampai kita kata kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja kita tak habis, tuan-tuan dan puan-puan. Kerja kita tak akan habis walaupun kita kata tak akan habis. Pasti akan ada sampai seorang itu menghembuskan nafas terakhir, maka habislah kerja. Kan? Apatah lagi kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan, kerja-kerja nak mengajak orang ke arah kebaikan, nak mengajak orang ke arah kita kata mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita kerja yang tak akan habis. Tak akan kita kata ada titik noktah, tidak ada. Kalau kita mati pun orang lain kena sambung. Orang lain mati pun orang lain pula kena sambung. Generasi ini sampailah kita kata berlakunya Yaumul Qiyamah. Hari kiamat. Ini nak katakan bahawa kita kata bila kita lakukan semua ini, kerja dengan ikhlas, kerja dengan keras, kerja dengan cerdas, kerja dengan tuntas, maka pasti dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kasih sayang, cintanya kepada kita untuk kita mendapat lagi hidayah, mendapat lagi kenikmatan, mendapat lagi kemudahan, mendapat lagi semua segala-segala nikmat yang Allah sediakan kepada kita, insya-Allah. Dan jadi kalau kita buat semua benda ni dengan cara yang betul, dengan cara yang elok, saya rasa insya-Allah tidak ada satu perkara yang kita kata yang tidak baiklah. Tapi kita kata melihat secara realitinya. Secara realitinya, kalau kita tengok ramai je orang buat satu pekerjaan, satu perbuatan, satu amalan yang kadang-kadang dia ikhlas dan kadang-kadang keikhlasannya lari daripada landasan yang betul. Maksudnya tidak ikhlas. Jadi kita yang memahami sedikit ilmu ini, memahami sedikit kita kata hadis-hadis yang kita bacakan ini, maka kita nak kena ubah balik diri kita. Buat tu kalau boleh pedor betul-betul, biar ikhlas. Biar kita kata ada redha Allah, biar dapat kasih sayang Allah, biar dapat pahala. Jangan kita buat satu pekerja ada riya, ada sombong, ada kita kata bangga, jangan. Itu yang pertama. Kan? Walaupun benda tu dia akan datang. Bila kita bagi sumbangan, dia mai. Bila kita tolong orang, dia mai. Ada bisik di telinga kita, di kita kata hati kita terlintas benda-benda yang tidak baik, yang boleh mencalarkan keikhlasan kita.
Ada benda tu ada. Cuma kita nak kena lawan. Kita nak kena lawan. Tu yang kita kata lawan kepada tadi lah kerja ikhlas tu. Maksudnya ada berlawanan tu dan tarikannya sangat kuat. Tarikan untuk merosakkan keikhlasan kita tu sangat-sangat kuat. Kemudian saya tengok poin yang kedua pula, kerja dengan keras. Kan kita tengok hari ni orang bekerja keras sungguh. Kan? Orang bekerja sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tengok orang nak tipu orang tu bersungguh-sungguh dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kan saya dengar video scammer tu, Allahu Akbar. Maksudnya dia cerita tu, suara dia semua dan sebagainya tu macam betul lah. Kan? Macam betul. Tapi orang yang faham, orang yang tahu dia layan lama dia mengaku. Tapi nak ceritanya mereka sungguh-sungguh tak? Sungguh-sungguh. Dan kalau tengok orang yang kita kata mencuri, merompak. Nak mencuri merompak ni bukan boleh sehari dua. Dia ada perancangan. Kan? Dia ada macam-macam lah. Kalau kita tengok dalam cerita dan sebagainya. Kan? Dengan persiapan dan sebagainya. Jadi nak ceritakan bahawa orang yang buat jahat pun bersungguh-sungguh dan jadi benda tu. Kalau kita yang nak buat baik, kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan bagi jadi. Pasti Allah akan bagi jadi. Kenapa? Kerana Allah suka benda-benda yang baik. Allah suka benda-benda yang baik. Syaratnya kita nak kena bersungguh-sungguh. Plan, rancang apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak kerjakan dan sebagainya. Kemudian, kerja secara kita kata cerdas, ada ilmu. Ramai juga hari ni orang yang buat satu amalan, satu pekerjaan yang tidak ada ilmu. Ramai. Tapi ramai juga yang ada ilmu. Tak apa, ini balance lah. Kan? Dan juga yang keempat tadi tu, kerja dengan tuntas. Ramai orang yang buat kerja separuh jalan. Separuh jalan. Jadi kita kalau boleh memahami sedikit mengenai ni, kita buatlah satu benda biar sampai habis. Jangan separuh jalan. Jangan kita kata sekat-sekat ataupun separuh-separuh. Tapi kalau nak jadi, nak tentukan macam tu, ataupun ada apa-apa halangan dan sebagainya, kita nak buat macam mana? Tapi keazaman kita, kesungguhan kita, fokus kita itu kita habiskan kerja-kerja yang mana yang kita boleh habiskan secara selesai, supaya part bahagian kita itu alhamdulillah selesai. Ada part baru pula orang yang sambung selesai. Jadi nak katakan bahawa di sini ini kita kata yang dimaksudkan dengan ihsan, di mana Nabi SAW menyebut innallaha yuhibbu minal 'amil idza 'amila an yuhsina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyintai seorang yang bekerja apabila ia bekerja dengan adanya ihsan, dengan penuh ihsan. Ihsan yang pertama apa? Keikhlasan. Ihsan yang kedua, kerja dengan keras bersungguh-sungguh. Ihsan yang ketiga, kerja dengan cerdas, dengan ada ilmu. Ihsan yang ketiga adalah tuntas ataupun fokus ataupun langsaikan kerja yang kita lakukan, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kalau tengok pada ini di sana ada faktor-faktor yang mendorong sikap ihsan dalam kita melakukan satu pekerjaan. Insya-Allah saya akan sambunglah faktor-faktor ini pada pertemuan yang akan datang sebab poin-poin dia sangat menarik dan juga insya-Allah akan memberi juga sebahagiannya adalah satu motivasi kepada kita bagaimanakah untuk kita nak kita kata melaksanakan satu amalan itu dan amalan itu dia memberi manfaat kepada kita. Manfaat bukan sekadar di dunia, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, manfaat tersebut kita dapat di dunia dan juga kita mendapat manfaat di akhirat kelak. Dan ia merupakan satu kita kata pemberat amalan kita untuk layaknya kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa mungkin sekadar itu sahaja kot pertemuan kita pada tengah hari ini. Moga-moga insya-Allah sedikit apa yang kita kongsikan, apa yang kita bacakan, apa yang kita sebut pada tengah hari ini memberi manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita kata mengamalkannya. Jadilah kita orang yang bekerja dengan ikhlas, jadilah kita orang yang bekerja dengan keras, jadilah kita orang yang bekerja dengan ilmu, jadilah kita orang yang bekerja dengan kita kata tuntas, insya-Allah. Moga-moga di sana Allah bagi keberkatan, Allah bagi hidayah, dan Allah bagi keampunan kepada kita, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu saja pertemuan kita pada hari ini. Moga-moga insya-Allah memberi manfaat bersama kepada kita, insya-Allah. Okay, sedikit di akhir ini pengumuman daripada kita kata saya
ataupun daripada Akademi Tarbawi sendirilah. InsyaAllah kita ada penambahan kita kata fellow pendidik Akademi Tarbawi ini, di mana pada hari Ahad minggu yang lalu kita bersama-sama dengan Fadhil Ustaz Raja'i bin Sya'ari, Ustaz Muhammad Raja'i bin Sya'ari, yang menceritakan, yang membaca bagi kita dengan Ghulam, satu hadis, satu kitab hadis. Kitab hadis itu satu ya, tapi kita kata pengarang dia mengarang satu buku, satu hadis ya, tapi di situ banyak istifadah, banyak faedah-faedah yang kita boleh ambil mutiara-mutiara daripada kita kata kitab tersebut, Ghulam berdakwah, kan. Jadi moga-moga insya-Allah sama-sama kita dapat kita kata mendengar bersama-sama dengan Fadhil Ustaz Muhammad Raja'i bin Sya'ari pada hari Ahad jam 2:30 tengah hari. Sama macam masa sama, cuma dia berlakunya atau berlangsungnya pada hari Ahad insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari Isnin insya-Allah kita akan minggu depan kita akan mula, dan pada hari Isnin kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Mukhlis bin Yahya yang akan membaca atau berkongsi dengan kita berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, ataupun dipanggil Muyassar Syama'il Muhammadiyah, ringkasan daripada kita kata kitab Syama'il Muhammadiyah. Bertepatan pula dengan kita kata Rabiul Awal ini, maka insya-Allah moga-moga dengan keberkatan bulan ini kita dapat istiqamah untuk pihak kami Akademi Tarbawi dapat menyampaikan perkongsian ini, dan juga pihak tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama mendengar dan juga berkongsi dan juga share dan juga like page Akademi Tarbawi insya-Allah. Moga-moga di situ ada kita kata ganjaran dan juga manfaat kita bersama insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja pengumuman yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekali itu saja, wallahu taala alam. Aktafi bihadzal qadri minal kalam wa khairul kalam huwas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.